Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya? Dengar. 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 Siapa boleh jawab ya? Datuk, kami semua dengar. Tapi Datuk tak dengar kami kot. Kami semua dengar lah. You all semua dengar tak suara saya? Dengar, Doktor. So Datuk nampaknya tak dengar suara kita lah. Tapi kita boleh dengar suara Datuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh dapat maklumat suara saya dengar tak? Datuk kami dengar tapi Datuk Dengar. tak dengar kami kot. Datuk dengar tak kami? Kami dengar suara Datuk. Ada siapa boleh maklumkan kepada saya? Dengar tak suara saya? Dengar. Suara saya dengar tak? Datuk kami dengar tapi Datuk tak dengar kot suara kami. Dengar suara saya tak? Dengar. Allah, tak ada siapa yang jawab lah. Datuk kami dengar tapi Datuk yang tak dengar kami. Saya assume dengar lah ni. Dengar Datuk. Okey, dengar suara saya lah. Halo. Siapa boleh jawab saya? Suara saya dengar tak ni? Dengar Datuk. Saya tunggu 2 minit lagi lah. Ada siapa-siapa boleh maklumkan suara saya dengar tak? Ujian suara. Ujian suara. Assalamualaikum. Ya. Oh, ya, okey. Tak ada siapa beritahu. Okey. Kalau itu saya boleh start lah. Okey. Assalamualaikum. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang bahagia Profesor Madya Dr. Azmin dan saudara yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT telah mengizinkan kita untuk meneruskan kuliah ini. Ini kuliah pertama bagi saya lah. Dan juga kepada pelajar yang baru masuk dan daftar subjek ini, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu di kuliah ini. Kuliah ini agak unik daripada kuliah yang lain sebab kita nak menghubungkan sains dengan agama, dan agama itu adalah agama Islam. Malah dalam agama Islam itu amat menggalakkan kita untuk melakukan segala aktiviti saintifik ini. Sebagai perkenalan awal, saya perkenalkan diri saya dululah sedikit. Mungkin saya boleh start dengan memasukkan ini. Ini lebih kurang, dulu saya di Institut Islam Mahadari, dan sebelumnya saya asalnya adalah di Fakulti Sains, dan di jabatan saya adalah di Jabatan Fizik.
bertugas di UKM sejak 1976 sehingga 2019, hampir 43 tahun, 42 tahun 42 tahun 6 bulan nanti. Sekarang saya sudah tamat perkhidmatan dengan UKM, dan sekarang ini di Malaysia saya menjadi ahli lembaga kepada Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan di peringkat dunia di Kyoto University kami ada satu kumpulan Hadari Global Network yang berpusat dekat Kyoto University. Saya diamanahkan sebagai pengurusi Vice Chairman of Hadari Global Network. Itu latar belakang sedikit lah. So dalam kuliah ini diselaraskan oleh Profesor Dr. Azmin, bersama Dr. Azmin Ramli. Jadi saya nak nyatakan dalam kuliah pertama saya ini, kalau ada sebarang hal yang berhubung dengan pengurusan, nak tanya berkenaan dengan pendaftaran ataupun pendaftaran online tak boleh, ataupun nota dan sebagainya, saya rasa orang yang layak untuk menjawabnya dan tempat untuk saudara-saudara mengadu ialah Profesor Madya Dr. Azmin lah. Saya ni yang nombor 2 ini, saya hanya salah seorang yang mengajar subjek ini. Saya diberi masa selama lebih kurang 9 jam. So minggu ni 1 jam setengah. Dan saya cadangkan inilah waktu kita 5 hingga 6 setengah, dan juga Khamis tu 5 hingga 6 setengah. Dan kalau siapa yang tak sempat solat hari ini 4:18 waktu asar, mungkin boleh solat selepas itu, tapi agak nazak sikit lah, masa pukul 7 dah maghrib hari ini. So cara pengenalan kita ialah dalam talian. So nota saya ada sedikit yang berubah daripada tahun lalu. Kadang-kadang saya tingkatkan berdasarkan kepada, kadang-kadang orang panggil bagi seminar, talk dan sebagainya. So saya gunakan itu untuk update ataupun memberi maklumat-maklumat terbaru. Kadang-kadang tu maklumat lama saya rasa mungkin boleh digabungkan dengan hal lain, jadi saya sikit-sikit lah. Tapi kalau tengok dalam masa 5-6 tahun gitu, 7-8 tahun, nampak perbezaan konten kuliah itulah. Okey, sinopsisnya ini boleh baca dalam apa yang telah diberikan oleh Dr. Azmin dalam kita punya website tu. Ini matlamatnya dan tujuan daripada kursus ini diadakan. Allah, mana tu? Saya benar, Allah dah keluar dah. Jadi ini adalah tujuan di mana kursus ini kursus ini diadakan, iaitu sains tauhid ialah sains yang berteraskan pada konsep tauhid dan konsep Tuhan. Jadi saya nak jelaskan sedikit di sini. Sebenarnya istilah sains ini, kalau saudara-saudari belajar sains, ini istilah baru. Barunya sekitar lebih kurang dalam tak sampai 300 tahun, dalam 250-200 tahun saja istilah ini. Dia diambil daripada bahasa Latin, iaitu Santia. Sebelum ini, walaupun orang Barat seperti Galileo Galilei, seperti Newton, seperti Nicolaus Copernicus, mereka tidak menggunakan istilah sains. Mereka menggunakan istilah natural philosophy ataupun falsafah tabi'i. Jadi dulu kalau nak mengajar sains adalah dalam falsafah tabi'i inilah. Tetapi malangnya ada sedikit peristiwa di zaman kemunculan sains Barat ini, tak sama seperti sains Islam. Dalam sains Islam pun kita tak sebut dia istilah sains, kita sebut dia sebagai ulum. Sebab ada sedikit dalam bahasa Arab, kalau disebut sebagai ulum Islami itu bermaksud ulum itu ilmu, Islami itu Islam, ataupun boleh jadi sains. Jadi nak kata sains Islam pun tak kena. Dia menjadi the science of Islam. Bukan sains Islam. The science of Islam maksudnya ilmu yang berkaitan dengan Islam. Jadi sebab itu istilah ini ditukar sedikit waktu perbincangan. Dan sebelum itu, istilah yang digunakan ialah pengislaman ilmu, Islamization of knowledge. Sebabnya tak lain tak bukan ialah kerana
negara-negara umat Islam ini di abad yang ke-19 dan juga di abad yang awal abad ke-20 yang 1920 begitu, ramai atau banyak daripada negara-negara Islam ini dijajah oleh British, dijajah oleh Spain, dijajah oleh Belanda, dan mereka ini memperkenalkan memperkenalkan sains untuk membantu mereka. Macam di Malaysia kita lihat British membina RRI, Rubber Research Institute. Kemudian kita tengok dia juga membina IMR. Jadi adalah ahli-ahli sains yang kita dihasilkan untuk bekerja, bertugas dalam ini, dan ilmu sains ini datang daripada yang dididik oleh, kalau dalam konteks negara kita, oleh orang England, orang Barat, orang Eropah. Jadi mereka memisahkan ilmu sains ini dengan agama. Ini berlaku kerana di zaman awal sains Barat dulu, iaitu di zaman Galileo Galilei. Galileo Galilei ini pernah dia berkawan dengan Pope Urban ke-8, URVN, Pope POPE, Pope ini apa kalau dalam Indonesia punya Paus Urban, URVAN ke-8. Ke-8 tu IIX. Dia VII. Dan itu kawan dia. Dan dalam tahun 1611, kerana hebatnya Galileo Galilei ini, beliau telah diberi awards oleh Pope Urban VIII. Dia merupakan pemerintah masa itu. Jadi orang pemerintah ni orang agama lah. Tetapi kemudiannya dalam tahun 1616 ini terkenal cerita ini. Pope Urban VIII ini kemudiannya telah Galileo Galilei kemudian dibawa ke muka pengadilan sebab beliau telah menemui, sebenarnya dia baca daripada Al-Biruni. Sebab Al-Biruni menulis catatannya itu, dan saya dapati hujahnya sama. Sebab itu saya kata dia mengambil daripada Al-Biruni. Jadi dia telah mengatakan bahawa bumi yang dia pijak ini adalah mengelilingi matahari. Dan ini pandangan ini merupakan pandangan yang bertentangan dengan gereja. Dengan demikian beliau telah ditangkap lalu diadili, dibawa ke muka pengadilan yang disebut sebagai Inquisition Court ataupun Mahkamah Agama. Mungkin ada sebahagian saudari yang tahu apa itu Inquisition Court ini. Mahkamah yang macam kita mahkamah syariah lah. Dia orang mahkamah agama. Lalu apabila mereka bersidang, mereka dapati bahawa Galileo Galilei bersalah sebab mengeluarkan fakta yang bertentangan dengan ajaran Kristian. Lalu Galileo Galilei ini ditangkap dan dipenjarakan. Bila? Tahun 1616. Sebelumnya, 5 tahun yang lalu, tahun 1611, beliau telah diberi award. Anak murid kepada Galileo Galilei yang bernama Giordano Bruno, kemudiannya telah pergi, ialah dia dipenjara di rumah. Jadi belajar dengan dia, menyeludup segala, kita kata, tulisan-tulisan Galileo Galilei ini, dan dia kemudiannya mengajar masyarakat tentang sains yang diajar oleh Galileo Galilei ini. Akhirnya dia juga ditangkap dan dibawa ke muka pengadilan. Agak telah ditakdirkan Allah nasibnya tak baik, dan dia dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Itu caranya. Itu cara Mahkamah Inquisition menyatukan hukuman. Bila dihukum mati, dia dibakar hidup-hidup. Lalu katanya dalam masa itu ramailah ahli-ahli sains, pengikut-pengikut sains ini yang ditangkap, yang dikatakan mengeluar ilmu yang bertentangan dengan agama. Tetapi bila berhujah dengan masyarakat, hujah ahli sains ini diterima oleh masyarakat. Sebabnya ahli sains ini berhujah secara rasional. Kita pun kalau kita berhujah dengan masyarakat, orang mudah terima kita. Sebab kita boleh berhujah secara rasional dan kita boleh memberi hujah-hujah Al-Quran. So hujah kita ni, bila dikata penyakit COVID misalnya, kita bagi hujah macam mana penyakit COVID datangnya daripada coronavirus, dan coronavirus bersebab begini. Mereka orang agama, dia kata penyakit daripada Allah, maka Allah juga bagi ubatnya. Setakat itu saja. Ini sudah takdir ilahi. Jadi bila orang mendengar hujah-hujah macam itu, minda siapa pun tak puas. Kita pun tak puas, saya pun tak puas. Jadi dengan demikian,
masyarakat simpati dengan ahli-ahli sains yang membuat satu kenyataan, tetapi kenyataan mereka ini tidak dibuktikan salah, tetapi mereka dihukum. Jadi sedikit demi sedikit mereka dapat simpati dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan, tak apalah, kami belajar tentang tabiat alam, kami juga beragama Kristian, kami masih pergi gereja, kami masih menyanyi dalam gereja, kami masih melaksanakan, tak tahu melaksana dalam kitab Injil itu saya tak tahulah, tapi melaksanakan perkara-perkara ritual yang telah diamalkan oleh Pak Padri ini, mereka amalkan sebab mereka agama Kristian. Tetapi sedikit demi sedikit masyarakat menolak pandangan agamawan ini. Kalau saudara tengok di barat hampir hari inilah isu berhubungan dengan LGBT, isu yang berhubung dengan bagaimana diorang nak menghalalkan abortion misalnya, buang anak bayi ni. Kita tengok bila berlaku dengan pihak gereja, selalunya itulah mereka akan melawan dan mereka akan maknanya menafikan daripada segi fakta saintifik ini. So dengan demikian agama dengan sains itu terpisah. Apabila negara Malaysia, apabila negara-negara Indonesia, negara-negara Islam yang dijajah ini dijajah oleh orang Barat, maka mereka membawa sains mereka ini kepada tanah jajahan mereka ini. Dan apabila ada orang-orang pandai daripada negara tersebut belajar, mereka akan belajar di England, mereka akan belajar di Perancis, mereka akan belajar di Belgium, mereka akan belajar di Belanda. Dan bila mereka belajar, mereka balik di Malaysia, maka mereka akan menjadi orang-orang yang akan mengurus negaranya dalam lubung biji timah, dalam kita kata kebun getah, menghasilkan getah yang berkualiti dan sebagainya. Dan mereka juga membawa semangat yang sama, iaitu sains yang terpisah dengan agama, tetapi mereka masih Islam, mereka masih pergi masjid, mereka baca Quran, mereka masih wirid maksurat setiap petang, mereka berpuasa mungkin hari Isnin dan Khamis. Tetapi cara berfikir sains ini kena dipisahkan. So jadilah yang disebut sebagai sekular ini. So dalam sains tauhid ini saya guna ayat pertama ni, sains tauhid ini kita berusaha untuk menyatakan bagaimana sains yang dibawa oleh Islam dan bagaimana dalam Islam ini konsep Tuhan dan juga sains ini tak pernah kita pisahkan. So agak berbeza sikit kat sini. So kalau saudara yang bukan Islam ni, kalau ada yang ambil subjek ini, jadi kena terimalah benda ini. Sebab ini subjek yang membicarakan tentang bagaimana sains dan agama itu seiring. Dalam agama itu meminta kita membangunkan sains, dan tanpa sains tuntutan agama akan menjadi cacat. Nanti saya akan nyatakan. Saya bagi contohlah, dalam Islam ni kita suruh ambil wudu, kita suruh ambil bersolat, nak bersolat kita kena ambil wudu, nak ambil wudu air mutlak, nak mendatangkan air kita kena ada sains dan teknologi. Dalam Islam ini kita diajak untuk pergi haji, nak pergi haji itu jauh. Kalau dulu orang jalan kaki, lepas tu orang naik kapal, lepas tu orang naik unta dan sebagainya. Hari ini orang naik kapal terbang, 8 jam dah sampai. Dan kapal terbang itu dicipta oleh orang sains. Jadi tanpa kapal terbang, bukan merosakkan, tetapi mencacatlah. Maksudnya tak sempurna, lambatlah. Islam mengajar kita menutup aurat. Nak tutup aurat ini kena beli kain, kena pakai baju. Baju tu pula tak boleh buat daripada sutera, tak boleh buat. Jadi untuk membuat ini, maka kita perlukan sains. Jadi sains tanpa agama buta, agama tanpa sains tempang. Itu kan kata-kata saya. Saya hanya menyebut itu kata-kata Einstein. So inilah kita. So kandungan Al-Quran diketahui mempunyai dimensi intelek dan rohani. So kita ada dua ini. Dan kita tak nak orang yang hanya melihat Islam ini hanya daripada segi sembahyang, puasa, zakat, haji saja. So macam mana dia nak menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah ni? Tak boleh kalau ni. Jadi dimensi ini juga, sebab kita makhluk yang dilantik oleh Allah sebagai khalifahnya. Khalifah ini tugas dia mengurus dan mentadbir. Jadi bagaimana dia nak mengurus alam ini kalau dia tak tahu ciri-ciri alam? Kalau dia tak tahu api yang panas itu membakar, pisau yang tajam itu memotong. Kalau dia tak tahu bagaimana pokok memerlukan air untuk membesar,
bagaimana pokok memerlukan cahaya untuk membesar. Baru-baru ini kita ada penyakit COVID. COVID ini adalah coronavirus. Coronavirus. Dan kalau kita faham ciri-ciri coronavirus ini, maka kita boleh mengenal dia. Kita boleh menyekat dia daripada berkembang. Walaupun kita tak boleh bunuh dia, mungkin kita tak ada musnah dia, tapi kita boleh kawal. Sebab kita mengetahui dia. Begitulah dengan duit kita. Kalau kita ada duit, kita nak jadi orang yang pandai mengurus duit, kita kena buat accountant dan sebagainya. Kalau sudah ada company besar, syarikat besar, tak bolehlah main tarik laci ya. Kena jadi accountant dan kena tahu duit banyak macam income-nya, banyak gajinya, nak bayar income tax macam mana dan sebagainya. So ini adalah sains tauhid, iaitu sains yang mengambil sifat tauhidnya Allah Taala itu. Sifat tauhid maknanya sifat asalnya itu. Qul huwallahu ahad. Itu suratul Ikhlas. Tetapi nama lain kepada suratul Ikhlas ini adalah surah At-Tauhid. Jadi itu kita akan bincang nanti kemudian insya-Allah. Okey, saya nak stop dekat situ. Saya hanya nak menyatakan sebenarnya saudara-saudari bukanlah orang yang pertama ambil kursus ini, tetapi kursus yang berteraskan kepada sejarah dan falsafah sains, etika dalam sains telah mengalami evolusi. Makin lama makin ni kita buat evolusi dan kemudiannya kita memperkenalkan sains tauhid. Sekarang ni sains tauhid lah. Tapi subjek yang berhubung dengan sejarah dan falsafah sains masih ada, etika dan ketentuan sains pun masih ada. Jadi saya join UKM ni tahun 1976. Saya buat master, saya balik tahun 77 bulan Disember. Saya pelajar UKM 1972-76. Bila saya join 72-76 tu, terus dia orang hantar saya buat master dekat London. Dekat University of London, Bedford College. Jadi alhamdulillah saya dapat selesaikan dalam masa 1 tahun. Saya pergi bulan 9. Bulan 9 tahunnya saya balik. Tapi saya tak balik bulan 9 lah. Saya balik bulan 12. Sebab kebetulan waktu saya habis master saya itu tiba musim haji. Jadi saya pergi haji dulu sekejap. Sebab saya ditawarkan beasiswa 2 tahun. Tak apa kan, tetap pribadi sikit. Jadi saya pergi haji dulu dan kemudian lepas tu saya balik. Bila saya balik, subjek ini telah pun diajar. Jadi saya diminta mengajar subjek ini juga. Dan kemudiannya saya buat PhD tahun 1980 kena bertugas sehingga kompon kerja dan saya tamatkan PhD saya bulan Disember 1983. 84 Januari itu saya balik lah. Februari saya sampai kat sini. Saya ingat minggu pertama bulan Februari saya sampai kat Malaysia. Balik, kemudian saya meneruskan, kemudian saya diamanahkan untuk sebab pada masa itu buku berhubung dengan sejarah falsafah ini tak ada. Lalu kami setiap minggu atau 2 minggu sekali kalau masa kosong ada, kami akan buat seminar dan kami akan minta semua pensyarah yang terlibat ini untuk membentangkan kertas kerja dan menulis. Dan kami minta editor daripada Dewan Bahasa dan Pustaka yang incas bahagian ini akan kumpulkan sekitar 5-6 tajuk, kita keluarkan satu isu. Kenapa? Sebab nak jual dengan harga murah. Harganya RM7 satu. Supaya pelajar boleh beli. Sebab kita tak nak pelajar kita fotokopi. Yang ini satu budaya yang tak baik. Kita tak supaya pelajar kita ni menyimpan buku dan meraihkan buku dan menghormati ilmu yang ada dalam satu buku itu. So, lepas tu kita mungkin ada komen, mungkin pembaca keluar surat khabar, ada seminar orang Banten dan sebagainya. Kita tulis lain pula. So, kita tengok ni di feed sama Frida, kita keluar lagi. Kemudian kita jemput orang-orang luar daripada UKM juga menyampaikan yang kami tahu yang mereka ini juga aktif dalam bidang ni. Dan mereka juga sampai, kami suruh tulis juga. So, bergantunglah kepada kecepatan masa ini dan inilah siri-siri buku yang dikeluarkan. Telah ditakdirkan Allah SWT dalam tahun 2000 gitu, selepas tahun 2000, banyak universiti-universiti baru dibina. Termasuklah Universiti Malaysia Sabah. Sebab tu Universiti Malaysia Sabah tu kebanyakan orang UKM yang mengajarnya peringkat awal tu. Universiti Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak kan. Kemudian termasuklah UNIMEP, termasuklah macam-macam universiti yang lain ni yang sebahagian besar adalah mengambil pensyarah UKM, ada yang ambil pelajar lulusan daripada UKM dan mereka juga
Bila buat silibus, mereka juga mengajar subjek ini sebagai salah satu subjek yang perlu diketahui oleh pelajar. Mungkin saudara nak tahu kenapa. Sebabnya very simple lah. Minta maaf, saya bukan nak rendahkan apa. Kalau kita tanya orang, walaupun dia dapat PhD, dia PhD dalam bidang apa? PhD dalam bidang fizik. Katakanlah saya lah fizik tu. Fizik ni sebahagian daripada ilmu sains. Jadi orang tanya, Pakcik ni buat PhD. PhD kan? Ya, saya buat PhD. Buat PhD dalam bidang apa? Bidang sains. Sains tu apa? Saya yakin ramai tak boleh jawab. Takat nak bercakap gitu bolehlah. Oh, ahli sains ni dia ni yang ada makmal tu dia ada makmal, dia ada pembantu makmal. Hak yang tak ada makmal tu macam Einstein tu dia ada bilik dia duduk renung-renung dalam bilik dia. So dia buat teori. Dan sains tu apa? Jadi oleh kerana demikian agak tidak wajar seorang pelajar sains dapat bila ditanya apa itu sains dia tak ada jawab. Tanya pula, kamu ni jabatan mana? Saya jabatan fizik. Fizik ni apa? Yang nak buat teruk ni. Orang fakulti Islam kita tanya, kamu bidang apa? Syariah. Syariah itu apa? Dia bercerita. Syariah itu berhubung dengan peraturan. Yang peringkat tinggi namanya undang-undang. Tapi kalau tidak ada peraturan, kita tak jadi manusia. Jadi dalam agama Islam dia ada peraturan ya. Peraturan-peraturan hidup. Kalau dia berkeluarga, ada peraturan berkeluarga. Maka ada syariah dalam keluarganya. Kalau dia berkawan, dia ada peraturan-peraturan berkawan. Sebab dia manusia. Kalau lembu, kambing, dia tak ada peraturan. Jadi, at least dia bercerita kepada kita. Apa itu usuluddin? Dia bercerita kepada kita. Tapi buat saya agak malang. Saya pun tak tahu kenapa jadi begini. Tapi bila saya cuba membukukan ini, dan ternyata ia memang betul. So, oleh demikian, bila dalam tahun 2000 ni banyak industri baru buka, ramailah yang beli buku ni dan habis. Biasanya beli buku ni, Dewan Bahasa paling banyak dapat 3,000 ya. Habis. Lalu bila habis, editor ini dan Dewan Bahasa kontak saya, dan ada sebahagian penulis ini yang juga meninggal dunia dah. Ada yang berhenti daripada KM, ada yang meninggal dunia. Lalu dia mencadangkan kepada saya, kita tak payah reprint, tetapi kita buat volume baru, satu volume, combine semua ni. Saya kata, lari sikit daripada objektif kita ni. Kita nak bagi buku murah kepada pelajar. Budak Melayu ni bukan kaya-kaya, bukan ada duit banyak. Scholarship pun dapat lambat. Jadi, kalau kita buat macam ini, bila orang boleh beli yang kecil-kecil ni, kalau beli biar ni, hak yang tak sangkut paut dengan kuliah pun kena beli juga. Tapi Dewan Bahasa sendiri dia mesyuarat, dia putuskan kena keluar satu ini supaya dapat lain, maka jadilah buku ini. Nanti buku ni keluar agak lewat ni, kalau dengan ni 199 ni 10 tahun kemudian keluar. Jadi kenapa? Adalah cerita belakang ni, tapi cerita lah tak tanggup dengan sains ni. Ni tanggup dengan Dewan Bahasa dan Pustaka itu sendiri. Kemudian di samping itu, saya tak boleh bagi buku dan minta maaf, saya tak berhasrat nak bangga diri ke apa. Saya suka menulis. Jadi ini buku yang tadi, lepas tu saya start menulis tentang apa-apa dan saya simpan tulisan saya tu. Datang seorang pensyarah daripada Citra ni, saya ingat dia masih ada kot dekat Citra. Dia datang jumpa saya, Prof boleh tak bagi manuskrip dekat saya? Dan saya cuba nak jumpa utusan dan nak keluarkan buku ini. Dia pernah, saya bagilah semua. Tahun 2009 ni dah ada komputer. Bagi kepada semua, dia sebenarnya bukan bagi komputer, dia bagi tape recorder kat saya dalam bentuk digital. Dia minta saya bercakap ya. Lepas tu dia cakap, dia hasilkan buku. So, lepas tu dia pergi jumpa dengan utusan, dan utusan tengok-tengok, keluarkan buku ni. Tanpa merujuk kepada saya. Nama saya pun dia je salah. Jadi, dalam isi kandungannya, iyalah, sebahagian memang saya terimalah isinya daripada saya, tetapi sebahagiannya memerlukan penerangan supaya orang yang membaca itu boleh faham. Tapi inilah apa yang berlaku. So, terbitlah buku ini. Dan buku ini hasil daripada kursus yang saudara-saudari ikuti ini. Pada tahun 2011, bila Allahyarham Profesor Khalijah meninggal kembali ke rahmatullah, dia cikgu saya. Dan dia beritahu pada saya, siapa nak bawa kursus pengenalan sains tauhid ini? Yang kita telah aju pada Senat, saya kata saya insya-Allah. Bahan-bahannya dah ada ke? Saya dah siap dah Prof. Masa tu, kawan saya lah. Dia jadi kawan, dia juga cikgu saya. So, buku ni saya hantar ke Dewan Bahasa dan diterbitkan pada 2014. Lambat juga nak terbit dia, mengambil masa. Tapi, dia keluar-keluarnya bukunya habis. Datang buku pelajar lain minta tanya, saya kata saya bukan penerbit buku dan saya bukan penjual buku.
So Dewan Bahasa sudi untuk reprint pada 2016. So 2 kali print ni, satu print 3,000, mungkinlah 6,000. Sekarang pun katanya dekat nak habis. So dalam masa yang sama saya dijemput untuk beri syarahan perdana di Perpustakaan Tun Sri Lanang. Saudara tahu Perpustakaan Tun Sri Lanang dia ada syarahan-syarahannya, siri syarahan macam syarahan perdana. Dia jemput saya membicarakan sains dari perspektif Al-Quran. So rupa-rupanya dia terbit buku ini. Dan akhirnya oleh kerana Dewan Bahasa PTPL, Perpustakaan Tun Sri Lanang nak terbit, dah terbit pun, dan universiti tak iktiraf dari segi penerbitan, lalu bahagian penerbit UKM terbitkan. Inilah diterbitkan oleh bahagian penerbit UKM lah. Dalam masa yang sama, saya juga meneruskan dengan sains tadi dan tak apalah, saya terbit another book 2017, sentuhan Al-Quran. Maknanya bila ini yang sentuh ni saya lah. Bila saya baca Al-Quran dan saya juga ahli sains, Al-Quran tu seolah-olah berinteraksi dengan ilmu saya dan saya pun menulislah. Agak tebal buku ni. Dekat hampir 200, dekat 300 muka surat lebih ni. Dan saya juga ditakdirkan Allah sempat bertemu dengan beberapa orang yang terkenal dalam bidang akademik yang memeluk agama Islam. Contohnya saya sempat berjumpa dengan Cat Steven, saya sempat berjumpa dengan Bruno Guerdoni, President of Astrophysics of France yang kemudiannya memeluk agama Islam. Jadi bila saya berjumpa dengan orang ni, kadang-kadang dia pemberi adik-adik baru saya catat. So saya menyatakan beberapa tulisan kesempatan saya bertemu dengan orang bagaimana Al-Quran ini menyentuh mereka. Gary Miller, seorang ahli matematik, akhirnya memeluk agama Islam. Nama dia Abdul Ahad. Yang tadi namanya Ismail Al-Haq. Al-Haq tu sebab nama Allah kan, dia buhkat nama dia situ. Dan masa Tan Sri Sharifah jadi Naib Chancellor, kita banyak membicarakan tentang di mana ilmu kita dalam ekosistem ilmu. So saya pun nak bawa dalam sistem-sistem ilmu yang ada ni, kita ada ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu sains. So sebagai kita ahli sains ni, dalam konteks ilmu ni, di mana kita? So saya cuba tulislah buku ni, sains dalam ekosistem ilmu. Mana sains di dalam ilmu tu. Alhamdulillah Dewan Bahasa yang mengeluarkan sebagai ini ataupun penerbit UKM ataupun utusan publisher ni. So ini sebahagian kalau saudara nak, kalau dulu masa saya bertugas di UKM, saya bantulah pelajar-pelajar yang nak beli. Sebab kalau saya beli buku ni, saya dibagi off 30%. Jadi saya boleh bagi kepada pelajar saya tu. Kalau nak bagi seorang satu, saya tak mampu lah. Tak ada duit ramai sangat. Okey, ini adalah antara buku rujukan. Jadi minta maaf, mungkin ditanya pada saya kenapa sebab saya tak nak refer buku lain. Macam mana? Sebab dalam buku ni, nak buat buku ni banyak yang lain-lain yang saya refer. Jadi rujukannya adalah dalam buku ini. Tulisannya jadi saya nak tulis untuk bacaan orang awam tetapi bernilai akademik. Agak sukar sikit ni. Kadang-kadang sebab penilai itu yang menilai buku saya ni, saya tak tahu siapa menilainya lah. Bila dia hantar Dewan Bahasa, dia hantar kepada penilai, dia komen, kenapa ini tak ada reference, kenapa ini tak. Saya jawab balik kepada orang Dewan Bahasa, ini bukan tesis PhD boleh lah. Kita setiap satu hujah tu ada dia punya itu. Tapi sebahagian ini, dia bukunya adalah buku yang tak perlu kepada reference macam itu. Jadi yang saya selalu bagi ceramah, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah publik ni yang terus memang ada reference, tapi reference itu sudah menjadi milik awam. Ilmu yang semua orang tahu lah. Jadi nak buat reference macam mana? Saya bagi contohlah, ni buku terakhir saya komen tentang Isra' Mi'raj. Sebab ada orang nak menulis tentang Isra' Mi'raj ni dari segi perspektif sains. Seolah sains boleh ceritakan semuanya. So saya komen tentang ini, dia kata rujukan. Dia kata yang rujukan tu yang ada masa isu yang a bit controversial ke yang perlu kita boleh rujukan. Tapi isu yang umum tu tak perlu rujukan lah. Sebab dia buku biasa kan. Dan kita pun nak menulis ini bentuk orang biasa. Okey, itu tadi adalah data belakang dan dukung sikit lah. Apa yang saya nak bagi dalam kuliah ini? Kalau kuliah besar tadi, saya dah sebut dah, inilah kuliah besar. Ini yang diatur oleh Dr.
oleh Dr. Pak Azmin Syam. Dia semua sekali. Yang saya nak bagi, ini yang saya nak bagi. Dalam kuliah saya ni ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Poin pertama ialah sains, teknologi dan masyarakat. Bagaimana hubungannya dan bagaimana pandangan ahli masyarakat terhadap ilmu sains yang berhubung dengan agama ini. Yang kedua ialah kita kena tahu bahawa sains ini bukan bermula dengan Nicolaus Copernicus dan bukan bermula dengan Galileo Galilei, bukan bermula dengan John Dewey. Dia zaman dulu ini, Nabi Nuh alaihissalam, dia diminta oleh Allah untuk membina bahtera. Itu ahli sains dah tahu. Dan bahteranya ada, nanti saya akan tunjuk. InsyaAllah saya akan tunjuk gambar sekali. Bagaimana bahtera ini. Menunjukkan, dia Nabi dan dia ahli sains. Itu bagaimana pula Fir'aun boleh bina piramid? Boleh tak tanpa ilmu sains kita bina piramid? Agak-agak boleh lah. Tentu tak boleh. Saya telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menziarahi tempat ini dan saya masuk dalam piramid itu. Saya pergi ke Petra. Petra ini tempat Petra di Jordan. Cukup indah di mana satu kaum yang dalam Al-Quran menyebut tentang mereka bina bangunan dalam bukit-bukit, dalam buku-buku, depa memahat bukit-bukit ini. Saya sebut kat isteri saya nak pergi tempat ini dan kita pergi berdua. Dan alhamdulillah saya bukan pergi sekali, bukan 2 kali, 3 kali saya dah pergi ke tempat ini. Dah bergambar pun jadi banyak lah. Terakhir tahun 2016 saya sempat saya pergi. So, itu. Kemudian ada satu lagi disebut Palmyra. Palmyra ini adalah di Syria. Sekarang dah tak boleh pergi. Alhamdulillah saya sempat pergi ke tempat tu, sempatlah ambil gambar. Nanti saya akan tunjuk kepada saudari tempat-tempat yang saya pergi ni. Tapi nak kena maklum juga lah, gambar dulu ni kamera tu dia punya resolusi tak begitu tinggi, jadi tak begitu baik. Tapi kita tengoklah dia macam mana. So dalam sejarah, jadi maknanya sains ini bukan milik marak modern. Sains ini bukan orang barat yang buat. Orang barat yang gelap gelita lagi. Orang Islam lebih awal. Malah saya pernah ditanya, sebab ada orang tanya ni, orang hebat lah, ahli sains hebat, Tan Sri lagi dia. Dia tanya, saya nak tanya Prof. Yusuf ni, ada ke sains Islam? Saya jawab, minta maaf Tan Sri, saya bukan nak mengenal Tan Sri sebagainya. Jawapan saya ni mungkin akan Tan Sri marah saya, tapi saya nak sebut, kalau ada orang kata tak ada, saya nak tanya Tan Sri, yang di mana kita letak Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Biruni, Jabir bin Hayyan, Al-Khwarizmi, di mana nak letak? Sedangkan nama-nama mereka ini amat popular. Di England saya tahu ada College Ibn Rushd, ada College Avicenna, itu Ibnu Sina. Jadi mereka ini lebih dulu, tengok tarikh lahirnya. Nicolaus Copernicus ataupun Galileo Galilei 1600 tahun. Sedangkan Jabir bin Hayyan, dia lahir pada tahun 729. Rasulullah wafat tahun 632. Tahun 729, tak sampai 1 tahun. Kita dah lahir. Hospital pertama yang dibina di dunia ini, yang 1000 katil, dibina di Damsyik. Tahunnya 707. Orang Islam yang bina. Jadi, sebab kita tak bincang. Semalam, pagi tadi saya dah sebut juga dekat ni. Malang sungguh, namanya Universiti Kebangsaan Malaysia, duduk di Malaysia, orang Malaysia beragama Islam, tapi tak tahu bahawa Islam memberi sumbangan yang cukup hebat dalam sains dan teknologi. Malang dan Tanjung Malang. Apatah lagi, saudara-saudari graduate dapat ijazah di UKM. Lagilah segan. Apa pensyarah Universiti Kebangsaan buat? Takkan nak ulangi apa yang orang barat buat? Nak ulanglah hukum Newton, teori elektrodinamik, fizik kuantum, tak apalah yang itu sebagainya. Tetapi cerita berkenaan bagaimana tercetusnya idea-idea saintifik ini bukan orang barat saja. Ini adalah di antara inilah. Kemudian manusia sebagai pencetus, manusia ini. Jadi kita kena tahulah manusia ini siapa? Ya, manusia ini daripada keturunan Nabi Adam. Tapi kalau kita dah terima manusia ini dalam konsep teori evolusi Darwin, hancurlah kita. Sebab kita keturunan monyet. Ini yang saya berat ni, kita nak betulkan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya nak sebut ni, setiap diri saudara ni yang ambil subjek ini, kita bukan berasal di dunia ini. Saya ulangi, kita adalah makhluk yang bukan berasal di dunia ini.
Kita ada makhluk yang berasal daripada syurga. Bermula dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lupakan sekejap apa itu. Dan waktu mereka berdua ini duduk dalam syurga, mereka ini tak dapat anak. Walaupun mereka duduk bersama. Dan dia pun boleh makan apa saja nak makan, minum apa saja nak minum, buatlah apa saja mereka nak buat. Mereka diberi kebebasan, hanya jangan mendekati satu pokok ya. Dan kemudiannya ditakdirkan Allah, jangan salah Nabi Adam ni. Dosa Nabi Adam telah pun diampun dan Allah Taala telah mengampunkan dosanya. Kemudian Allah Taala menyebut kepada malaikat, ini tujuannya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifah. Mungkin saudara tanya, rujukan apa? Ayat 30 surah Al-Baqarah. Saya ulangi, ayat 30 surah Al-Baqarah. Dan ingatlah, wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku ingin menurunkan fil ard, di atas muka bumi ini khalifah. Kita lah. Jadi maka turunlah. Jadi put aside lah dialog apa malaikat dengan tu. Jadi maka diturunkanlah Adam ini ke dunia ini. Katanya Adam diturun di Ceylon atau di India sana, dan Siti Hawa turun dekat Jeddah, dan akhirnya mereka bertemu di Arafah. Dan pertemuan mereka ini mereka masih seperti dulu, tetapi di dunia ini mereka ada zuriat. Zuriat itu kita lah. Jadi kita ini Muhammad Yusuf Haji Osman ni yang duk cakap depan ni, kita ini originally from syurga, dilahirkan di dunia ya. Originally from Malaysia, tapi Pak Mak ni pergi kahwin, kemudian buat PhD, lahir di England. Dia bukan orang England. Yang nak bangga cakap orang putih di England tu pasal apa? Dia orang Melayu, orang Malaysia. Tetapi dia lahir saja di England. Bukan macam tu. Jadi kita ni dilahirkan. Kita bukan duk, kita nak balik. Kita nak supaya Allah Taala redha dengan amalan kita, sebab kita nak pergi tempat syurga di mana kita di apa original kita itu. Tempat asal kita, bukan kita saja, bersama dengan para nabi, bersama dengan para salihin, bersama-sama dengan orang. Dan orang para salihin, para nabi ini, dia tak bincang nak minum arak apa, dia tak bincang berapa banyak bidadari ini. Di dunia pun tak bincang macam tu. Hanya orang yang rendah-rendah yang duk bincang bidadari, sebab dia minta maaf, stop kat situ lah. Jadi beza lah itu. So jadi jangan lupa. Jadi bila kita dilahirkan kat sini, salah satu potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah kita mampu mengurus mentadbir alam ini. Dan mengurus mentadbir alam ini, kita boleh faham tabi alam ini. Jadi kita lah yang membangunkan sains teknologi. Bukan monyet, bukan dinosaur, bukan juga malaikat dan juga iblis. Bukan. Kita lebih hebat daripada mereka. Sebab itu ketika Allah Ta'ala menyebut kepada Iblis suruh sujud kepada Adam, suruh respect kepada Adam, Iblis kata, ana khairan minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata macam tu. Ana khairan minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku dijadikan daripada api, dan dia dijadikan khalaqtahu min tin, dan dia dijadikan daripada tanah. Tin itu tanah dalam syurga, bukan tanah ni. Sebab asal kita ni di syurga. Tanah liat yang Allah Ta'ala buat Nabi Adam itu di syurga. Jadi itu kena ingat sangatlah bahawa kita ini makhluk yang istimewa, bukan makhluk yang dimuliakan Allah. Muliakan Allah. Allah memuliakan kita ni. Walaqad karramna bani Adam ini. Karena kita mempunyai kehebatan. Jangan merendahkan martabat kita. Kemudian saya akan bincang juga nanti dalam peradaban Islam ni macam mana sains yang dibawa. Itu sistem pendidikan. Bagaimana orang Islam membangunkan sistem pendidikan yang boleh membangunkan sains teknologi. Ini tambahan barulah. Sumbangan sarjana Muslim secara ringkas saja. Kalau tidak tak cukup 10 jam ni. Hari ini pun saya dah bimbang. Tapi saya dah 6.30. Duduk di depan saya ada jam. Kemudian saya akan bincang sedikit tentang sains tauhid ni. Pendahuluan saja. Dia punya mukaddimah saja. Dia punya introduction saja. Iaitu saya akan bincang tentang apakah entiti yang membina sains yang kita belajar masa ini, dan apakah bezanya antara sains sekarang ini dengan sains tauhid. Kita ada entiti Tuhan. Sains barat Tuhan tidak termasuk dalam. Dan lepas tu saya akan pergi kesimpulan. Itulah 5 perkara yang saya akan bincang dalam masa 9 jam.
Jadi berkurang 4 minggu sebab minggu pertama ini 1 jam setengah, dah ada 1 minggu ada cuti, tak kusam ke apa, 1 jam setengah, kemudian the rest ada lagi 2 minggu, insyaAllah. Okey, dan itulah. Dan sekarang saya nak pergi kepada apakah pandangan, ini saya nak pergi ke kuliah lah. Itu baru mukadimah saja, background secara umum. Sebab kalau saya tak nyatakan background umum ini dan berdasarkan pada kuliah-kuliah yang lalu, saya tak boleh nak terus pergi tu. Kita kena ada buat mind setting dulu, orang putih kata. Jadi minta maaf kepada orang yang tak datang hari ini, orang yang bukan suka lah. Kadang-kadang dia nampak macam mana, clash kan, dia tuang kelas. Kelas ni dia terus menerus dan setiap satu kuliah tu dia berkesinambungan. Continuity. Jadi oleh kerana demikian saya kena mula dan permulaan itu kena dengan baik. Kalau nak tanam biji benih itu mesti baik. Walaupun yang lahirnya, yang hasilnya musangking, durian musangking yang hebat, sedap makan, harganya mahal. Tetapi kalau benihnya itu tak baik, musangking tak ada musangking. Jadi kalau foundationnya tak baik, jadi tadi itu saya menggunakan satu foundation. Itu perbezaannya. Saya belum pergi detail lagi tentang sains tauhid dan kenapa perlu kita belajar sains tauhid ini. Mungkin saudara dah dapat ada kalau soalan keluar macam tu kena jawab ke. Apa bezanya dan sebagainya. Yang ada nak bincang, saya tak ada masalah, jangan angkat dengan interrupt saya lah. Interrupt maknanya unmute you punya tu tadi bercakap, kita boleh dengar dan kita komen. Okey, saya nak ambil ini pandangan masyarakat. Isu ini, isu berkenaan dengan apabila turunnya sains, kita dapati berlaku perubahan dalam masyarakat. Ini telah ditulis atau telah dibincang oleh orang bernama Bertrand Russell secara bertulislah. Dalam Islam tak tulis begini sebab sains itu kena bangun. Jadi tak timbul sebab sains itu salah satu ilmu yang perlu kita belajar, yang diwajibkan. Di barat dia pisah. Dia pisah ilmu sains dengan ilmu sekular tadi. Dan bila timbul ilmu sains ini, rupanya dia ada kesan pada masyarakat. Jadi saya tak nak ambil contoh Bertrand Russell ni. Sebab Bertrand Russell ni orang falsafah kan. Buku ini pun tahun 1951. Saya lahir 1952. Sebelum saya lahir lagi buku dia keluar. Ini bentuk orangnya lah. Tapi saya boleh bayangkan. Kalau dulu ni orang kata najis ni tak boleh bagi hadiah, tak boleh sedekah ke orang. Tak boleh donate najis sebab dia najis. Saya derma tai ayam mana boleh. Saya derma tai lembu. Ustaz-ustaz kata tak boleh, haram. Jadi darah itu najis. Darah manusia najis. Jadi oleh kerana darah manusia itu najis, maka kita tak boleh sedekah darah. Tapi apabila ahli sains perubatan menemui di mana kita boleh menyelamatkan nyawa orang dengan menderma darah, maka hari ini bukan lagi tak boleh, harus kita menderma. Dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin jadi wajib. Misalnya orang tu dekat dah nazak dah. Tetapi kita ini, kalau orang ambil darah kita, kemudian derma kat dah, tak jadi apa-apa pada kita. Maka pada ketika itu kita kena keluar derma. Sebab dalam maqasid syariah, yang pertama kena jaga agama. Yang kedua kena jaga nyawa. Dia tak kata jaga nyawa Islam, tak Islam kan? Walaupun yang nak meninggal tu orang bukan Islam, kita kena selamatkan nyawa dia. Tak boleh. Tanyalah apa, ya kena tanya yang ada ilmu sikitlah. Jadi dengan demikian, apabila ahli sains telah berjaya mencipta bagaimana darah ini kita boleh simpan dan kita derma pada orang, sekarang menderma darah menjadi harus. Dan dalam keadaan tertentu, bila penyakit COVID, hospital memerlukan ini, dan dia minta pada kita wajarnya menderma darah. Tak bolehlah untung macam saya, tak bolehlah. Orang muda-muda macam saya tadi. Jadi dia merubah. Malah hukum agama pun berubah dalam konteks ini. Sebab satu ketika haram kan. Dan hari ini jadi harus. Dan dalam keadaan itu jadi wajib. Ini. Begitu juga dengan organ kita. Dulu kalau orang mati, mayat tak boleh kacau. Tak boleh dera mayat ni. Tapi kalau dia accident, jantung dia masih elok. Orang muda 20 tahun.
Dan jantung dia boleh pakai. Kita boleh ambil jantung dia. Tapi kena dapat, sebab kena orang dapat konsen daripada dia lah. Kena dapat kebenaran daripada itu. Kalau dia dah daftar diri mengatakan bahawa dia nak wakafkan ataupun dia nak derma organ dia yang boleh pakai, kita boleh ambil organ itu dan boleh menyelamatkan orang lain. Jadi ada kesan kepada, dan apatah lagi kepada hidup. Hari ini, tu saya sebut itulah, dengan adanya handphone ini, mengubah cara hidup kita. Malah hari ini dengan internet, dengan ada kita Google Meet ni, cara berkuliah kita pun dah bertukar. Baru ini bila jadi COVID, saya mesyuarat saya dengan IKIM tak pernah berhenti dan berterusan. Maaflah, tengok anak saya terpaksa buat mini studio kat depan saya ni dengan apa semua ni supaya saya boleh bermesyuarat, dan hari ini mudah saya bagi kuliah ni dengan set 5G dan sebagainya dan very high resolution TV depan saya ni, jadi mudah melihat lah. Okey, itu lebih kurang berkenaan dengan kesannya. Tapi itu adalah kesan secara umum. Sekarang tetapi secara detail, kita buat kategori-kategori. Apa kesannya pada masyarakat awam? Masyarakat awam ni orang biasa lah. Orang biasa. Orang yang tak mengaji sains pun tak tinggi, agama pun orang biasa ni. Apa kesan mereka? So, orang biasa ini, dia lihat kesan sains ni terhadap produk yang dihasilkan. Tiba-tiba dia tengok ada handphone. Baguslah. Daripada segi produk sains ini, maka dia amat berguna. Dengan demikian dia mengandung-gandung kekenyataan. Dulu orang nak semayang zuhur, orang tengok matahari, tergelincir matahari, barulah semayang zuhur. Hari ini tak payah, tengok jam saja. Maka jam itu dicipta oleh ahli sains, kewujudan sains itu alhamdulillah, syukur kami. Tak payah dah nak tengok bayang-bayang, tak tengok bayang, panjang bayang lebih panjang daripada panjang objek, maka masuk asar, tak payah dah hari ini. So, alat-alat yang dicipta oleh sains ni banyak membantu rupanya. Kalau dulu kena pergi ke sungai, ambil air, sekarang ni buka tap di rumah, dah dapat air. Itu siapa yang buat? Ahli sains tu. Ahli sains yang modern elektrik, switch on saja, semua dah ada. Nak tengok TV, nak tengok aircon, nak apa semua dah ada. Nak buka kipas pun boleh, nak masak nasi pun boleh. So, dia melihat dari segi kebaikan atau produk yang dihasilkan oleh ahli sains. Kalau produk ini, produk yang mendatangkan kebaikan, itu, maka okey. Kepada orang-orang yang buat bisnes, kalau produk ini dia boleh buat bisnes pula, dia menyega elektrik ke, atau dia menyega handphone ke, atau dia menyega periuk nasi ke, maka dia dapatlah banyak keuntungan. Maka dia cukup seronok ahli sains. Lebih banyak ahli sains berkarya, lebih banyak produk yang boleh jual. Nampak tak? Jadi orang awam ini dia ikut produk. Jadi kita ahli sains ini, kita bukan ahli awam. Kita masyarakat awam, tapi masyarakat awam yang berfikir. Ya, kegunaannya penting setakat ini, tetapi kita nampak lebih daripada itu kalau kita nak lihatlah. Kemudian ada pula masyarakat ini yang bimbang. Contohnya dengan, ya saya bagi contoh ni, dulu genetik ni bila orang buat Dolly ini, buat tak payah lagi melahirkan zuriat melalui proses yang Allah Taala bagi, tetapi melalui proses genetik ini, orang bimbang, orang takut orang klon manusia dan sebagainya. Begitu juga robot. Memang robot ni banyak menolong kita, tetapi bila dia banyak sangat robot menolong orang jadi malas. Orang jadi malas baca buku. Saya nak bagi buku terakhir ni yang saya dapat ni, buku 2021. Tajuknya dia kata How Universities Die. Bagaimana universiti mati. Sebab hari ini dia kata dalam buku, minta maaf saya nak sebut, saya bukan nak menghina siapa-siapa di sini. Hari ini dengan adanya handphone, dulu ada orang takut, dipanggil teknofobia. Teknofobia ini orang yang fobia kepada benda-benda yang dihasilkan oleh ahli sains. Tapi hari ini dia tengok handphone, dia tengok komputer, macam-macam dia boleh buat. Lepas tu dia bukan pandai sangat daripada segi sains pun, bukan apa semua. Lepas tu dia gunakan. Dan hari ini kita tengok contohnya lah, saya punya tak ada kerja, tiba-tiba datangnya Food Panda dan semua ni bagi servis. Dan saya pernah tanya anak-anak yang kerja Food Panda ni, sebab saya pun order juga, mereka punya income antara 200 hingga 300 ringgit sehari. Kalau 200 ringgit sehari, 2 kali 3, 6,000. Kalau 300 dah 9,000. Kalah keluar masuk universiti. Dan akhirnya TMK ni memberi pekerjaan, tetapi orang malas belajar. Ini jadi masalah.
Sebab dia melihat sains itu hanya setakat menghasilkan dan benda dia dah terhasil pada dia. Jadi, dan memberi pekerjaan. Dalam keadaan orang sesak untuk kerja, susah nak kerja, mudah dia dapat kerja. Hanya dia siapkan motosikal ya. Dan dia pun tak gaduh. Kalau dia malah kerja, dia tak pergi kerja. Kalau dia rasa nak lebih, dia kerja sampai overtime. Kalau kerja setakat 8 jam, 6 jam, insya-Allah cukuplah dapat RM200 sehari. Sekarang tu bukan hanya dekat Grab, taksi, Grab, hantar barang, macam-macam perkhidmatan. Dan saya melihat, even pagi tadi pun saya gunakan courier service yang dekat dengan rumah saya ini. Bukan hanya dulu kita bergantung kepada pos laju. Sekarang ini macam-macam jenis bertanding zaman dengan. Jadi ada kebaikan, ada keburukan. Handphone, ada orang tengok gambar lucah dan entah apa benda yang dilihat tak tahulah. Akhirnya handphone yang digunakan untuk WhatsApp, untuk hantar maklumat, dia duduk dengan duduk menyanyi lagu menyanyi popnya, ataupun tengok gambar lucahnya, ataupun duk buat fitnahnya. Dan yang malangnya, ada juga orang yang 2-3 hari ini sedar agama. Entah macam mana dia WhatsApp agama dia yang dia faham tu mendapat respon yang baik. Dan akhirnya dia dirujuk pada. Kemudian lepas tu dia rasa dia pandai sangat, dia kutuk pada ustaz-ustaz tradisi ini. Ini satu hal lagi. Ini kebimbangan. Ini saya nak bimbang. Jadi ada juga sains betulnya ini merosakkan kita. Baru saya dua yang kenal agama ni, dulunya duk menyanyi, duk menalak, tiba-tiba hari ini pakai jubah, pakai serban besar, dia orang panggil dia ustaz. Lepas tu nak bagi fatwa. Yang orang tu mengaji masuk fakulti Islam, buat tesis, buat apa, siapa pun tak rujuk. Sebab tak popular. Rupanya bukan ilmunya, popularnya. So malang sekali. Minta maaf, saya bukan nak hina dan saya tak peduli. Kadang-kadang saya kecewa juga, ahli ilmuwan juga menggunakan pendekatan ini, iaitu pendekatan popular untuk orang ni. Jadi dia jadi ustaz, dia pun carilah isu-isu yang boleh popularkan, lawak-lawak dan sebagainya, untuk bincang agama. Sedangkan agama ini serius. Agama ini hal yang berhubung dengan syurga dan neraka, pahala dan dosa. Bukan biasa. Bukan yang dapat pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dijadikan sebagai medan untuk, ya, ketawa tak salah. Bukan dosa pun. Tak. Tetapi kadang-kadang laranya lebih. Lawaknya lebih daripada mesej yang nak sampai. Sebab kalau kita tanya, apa mesej yang nak sampai ni? Setengah jam bagi kuliah ni, apa mesejnya nak sampai? Kalau saudara tanya saya ni bagi kuliah ni, apa dah mesej yang dapat daripada pukul 5 sekarang dah pukul 6 ni? Apa dapat apa dah? 1, 2, 3, 4. Nampaklah. Saya pun boleh tahu ini 1, 2, 3, 4 saya bagi. Sebab tu lebih banyak saya menyampaikan, lebih banyak ilmu yang saya dapat. Sebab tu Sayyidina Ali pernah menyebut, dia cakap bahasa Inggeris, dia cakap bahasa Arab lah. Saya baca buku orang putih. Dia kata, if you have money, you spend your money, you lose that money. But if you have knowledge, you spend your knowledge, you gain more knowledge. Kalau saya ada wang, saya belanja wang saya, wang itu akan hilang dari saya. Mana ada orang belanja duit tak habis. Tapi kalau kita ada ilmu, kita belanjakan ilmu kita. Macam mana belajar ilmu? Bagilah ceramah, bagilah kuliah. Buatlah perbincangan. Lebih banyak yang kita belanja, lebih banyak yang kita sedia untuk berbelanja, lebih banyak yang kita dapat. Sikit pun tak kurang. Maka, bila orang panggil ceramah, prepare lah. Bila ada kuliah, prepare lah. Bila berdebate ke, majlis muzakarah ke, bermusyawarah ke, bersedia lah. Dan lebih kita datang dengan open-minded, bukan nak kata ke orang, bukan nak pelecehi orang, akhirnya kita akan dapat banyak ilmu. Di samping berdoa kepada Allah agar majlis yang akan saya ikut serta ini mendatangkan keberkatan dan kebaikan. InsyaAllah kita akan dapat. Ada juga yang beranggapan bahawa sains dan teknologi itu tidak ada kena-mengena dengan sistem nilai. Ada. Itu yang jadi yang saya sebut ni. Yang dalam apa setengah-setengah pendengar orang, it's nothing to do. Science is science and religion is religion. Jadi kalau agama duk kacau sains ni, sains tak akan berkembang. Marah dia. Let berkembang macam tu. Ini kita kata ini sains sampai merosakkan orang ni, buat macam-macam lah kita sebut. Sebab tu muzik ini tak haram. Tetapi pergaulan campur lelaki perempuan dengan minum arak dan sebagainya, itu yang haram. Tetapi kalau sains menciptakan suasana, bukan bermuzik itu saja, bergaul itu, saya tak tahulah. Saya nahnu du'a lafudhah. Kita pendakwah bukan penghukum. Saya tak tahu di mana nak hukumnya. Jadi ini ada juga menganggapkan demikian.
Dan ada yang menghubungkan tentang, ini pun satu masalah pula. Ada pula bahasa Inggeris pula. Kalau nak menguasai Islam ini mesti berguna bahasa Inggeris. Walhal Jepun, Korea, Jerman, Belgium, hatta Einstein sendiri, orang dia belajar dekat Switzerland, orang Jerman, tak pernah guna bahasa Inggeris pun. Malah satu ketika bila dia berdialog dengan orang Arab tentang isu Arab dan Israel ini, dia menggunakan bahasa Hebrew. Kemudian Arab bertanya, kenapa kamu tak guna bahasa Inggeris? Dia kata, sebab saya berfikir dalam bahasa Hebrew dan saya kena menyatakan dalam bahasa saya. Mungkin terjemah dalam bahasa Inggeris dah tak betul. Macam kita dalam bahasa Melayu, kita sebut adil. Bahasa Inggeris kata justice. Justice itu fairness. Adil itu bukan setakat fairness. Dan Al-Quran adil itu ialah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, sebab dengan berlaku adil akan meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Maknanya dalam Islam ni, perbuatan adil itu dihubungkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya fairness, bukan hanya sama rata. Mahkamah boleh hukum dengan sama rata, tetapi ketakwaan itu hubungan rapat dengan Tuhan. Itu lain. Sebab itu bila kita terjemahkan dalam bahasa asing, maknanya lain. Hari ini istilah yang kita selalu guna ni, informasi. Sikit hari lagi, maklumat akan hilang. Sebab orang tak guna dah maklumat. Semua informasi. Info banjir, info pilihan raya, info tentang politik, info negeri Melaka yang sekarang ni dah tak kita adun dia dibubarkan. Info ini daripada information. Information ini somebody inform you. Sedangkan dalam kitanya ialah maklumat. Yang kata dasarnya maklum. Dan maklum itu daripada ilmu. Dan ilmu itu tidak mesti hanya apa yang orang sampaikan kepada kita. Ilmu itu boleh datang melalui ilham. Boleh datang melalui wahyu. Boleh datang melalui Al-Quran. Itu sumber ilmu dalam Islam. Jadi makna maklumat itu lebih dalam, merangkumi ilmu-ilmu yang bersifat orang memberi maklumat kepada kita boleh merupakan ilham. Sebab itu disebut hidayatul ilham. Hidayatul ilham ialah hidayah yang kita boleh perolehi. Kita tak boleh bagi hidayah pada orang. Nabi tak boleh bagi hidayah pada pak saudaranya sendiri. Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah pada anak dan isterinya. Tetapi dia boleh jadi ilham. Ilham itu datang dengan melihat tabiat alam. Itu bila melihat objek yang buah yang masak jatuh. Akhirnya teori graviti. Akhirnya daripada teori graviti kita buat power. Dapatkan kuasa daripada air yang mengalir. Daripada tempat ini ke tempat rendah dapat elektrik. Itu ilham. Ilham iaitu ilmu yang kita peroleh melalui ilham, iaitu melalui bagaimana kita mencerap tabiat alam. Kalau dulu orang nak tanam pokok, dia ambil biji benih. Kemudian ahli sains kata, tak perlu ahli benih. Buat macam mana? Kita buat tut. Dengar kan? Saya bukan orang biologi tahu. Ambil tut kat alantin tu. Buat guna tut. Kemudian buat tissue culture. Lepas tu, sekarang dah tak pakai semua ni. Kita order tembikai daripada Korea, daripada negara Taiwan sebagainya. Datang ke sini, biji tak ada. So macam mana kita nak dapatkan benih tembikai tu? Tembikai yang tanam, berbuah tapi tak ada biji. Jadi okey, saya nak stop dekat situ dah. Jadi cerita saya lebih tepat aja melalui. Tapi apa yang saya nak sebut ialah bahasa Melayu yang dah ambil di Al-Quran yang dah elok tu, yang tukar pasal apa? Saya tak kata bahasa Inggeris tak penting, tak ada. Saya nak ulangi, saya tak kata. Saya buat master saya dalam bahasa Inggeris. Saya tulis PhD thesis saya dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata bahasa Inggeris tak penting. Menguasai lebih banyak bahasa lebih baik. Tetapi bahasa ini, bahasa Melayu, ia telah pun di-Islamize. Banyak daripada istilah dan dalam bahasa Melayu ini diambil daripada Al-Quran. Itu contoh satu, iaitu adil. Adab, akhlak, syukur, iltizam. Banyak sangat. Nama asal orang Melayu ini ialah Bulat Buyung Kuno Bujo. Itulah nama asli orang Melayu sebelum kedatangan Islam. Tapi bila dia datang Islam, nama kita bukan lagi Bulat Buyung Kuno Bujo, tetapi Abdul Rahman Abdullah Yusuf Ali. Nama perempuan kita dulunya ialah Melor Mawar Cepaka Melati. Hari ini Aisyah, Fatimah, Aminah dan Fatimah. Kita tanya, siapa itu Bulat? Siapa itu Ali?
Siapa itu Khadijah? Siapa itu Melor? Jangan lupa. Kita di Melor yang tak ada apa-apa. Khadijah itu istri Nabi. Terpesona dengan istri Nabi yang sentiasa berjuang bersama suaminya, seorang Nabi, habis hartanya, maka kita namakan anak kita Khadijah. Tiba-tiba hari ini dia kenal dengan kawan dia, reti bahasa Inggeris, nama saya Khadijah, orang panggil Katie. Siapa Katie dan siapa Khadijah? Lain. Minta maaflah saudara-saudari, bergurau boleh bergurau, tapi benda-benda yang merupakan jati diri kita jangan digadaikan. Jangan digadaikan dan jangan maruah kita ini semudah itu kita permainkan. Saya stop dekat situ, minta maaf. Saya nak teruskan kuliah saya ini. Golongan agamawan. Golongan agama ini mereka yang berdasar berpendidikan agama. Tak kira agama Islam ke, agama Hindu ke, Buddha ke, Kristian dan sebagainya. Sudah pasti pengaruh agama terhadap kehidupan mereka itu tinggi. Tak kira agama apapun. Jadi mereka melihat sains teknologi ini daripada segi perspektif agama yang diketahui. Sebab dalam agama ada do and don't. Minta bagi tahulah pada saya, mana ada agama yang tidak ada do dan don't? Ada. Hanya sama ada pengikut agama itu nak ikut atau tak ikut. Itu lain cerita. Itu je. Jadi saya tak tahulah kalau agama Islam, kalau dia nak minum arak dan bila orang tanya dia, kenapa kamu minum arak? Saya punya masalah. Kubur saya lah, kubur kamu. Something wrong dengan imannya, dengan sistem beliefnya. Tapi kepada orang Hindu saya tak tahu, kepada orang Kristian saya tak tahu, kepada orang Buddha saya tak tahu. Sebab saya tak belajar agama itu. So, daripada segi orang agama, maka melihat sesuatu produk itu dari segi aspek agamanya. Contohnya, sebab kita ni sains tauhid ya, jadi saya masuk kepada Islam banyaklah. Halal dan haram. Itu become perkara yang amat penting. Benar atau salah. Jadi kalau saudara tanya saya, apa beza antara ayam sembelih dengan ayam tak sembelih? Apa beza? Pergilah ambil daging ayam sembelih dan daging ayam tak sembelih, pergi cek DNA dia. Pergilah cek dia punya apa benda lah yang belajar tentang sel-sel dan sebagainya. Tak ada beza. Tetapi dari segi hukum makannya, satu haram, satu halal. Satu daging yang dibesarkan dengan perkara-perkara yang haram ini akan dibakar oleh api neraka. Yang tadi satu lagi halal. Nampak tak bezanya? Saya berkawan dengan ramai orang lah. Ketika saya dekat England dalam solar energy, ketika saya di Amerika, di Jepun, dan bila mereka menghidangkan dalam majlis, ada daging situ, saya kata, I'm sorry, I'm Muslim, I cannot take it. And I can take fish, no problem. Oh, kawan saya dah rapat dengan saya, dia joke lah dengan saya. I know Yusof, who you are. Ya. Kenapa? Di Malaysia you makan semua, ayam, kambing lagi you makan. Gitu. Main kat sini macam-macam lah. Gitu. Saya kata, beza. Satu adalah halal, satu adalah haram. Dia tak faham. Beginilah saya kata, I'm Muslim. Ini cara nak terang kepada orang bukan Islam lah. Itu dia pemain agama kita. Saya orang Islam. Every living organism ni, setiap hidupan yang hidup di dunia ini, mereka hidup kerana diizinkan oleh Allah untuk hidup. Itu jawapan saya lah. Dan ayam juga hidup, kambing juga hidup. Dan mereka ini hidup kerana Allah Ta'ala izinkan hidup. Sekarang saya nak makannya. Jadi saya minta izin kepada Tuhan saya dengan menyebut kalimah Allahu Akbar. Jadi bila saya sebut Allahu Akbar, sebelum saya membunuhnya, itu sesembelihnya, maka saya dibenarkan. Jadi dia mati dengan kalimah thayyibah, kalimah Allah. Yang satu lagi, dia tak mati dengan tujuannya untuk makan, bukan tujuan, dan entah tak ada nama apa-apa. So dalam keadaan macam itu, agama saya tidak membenarkan. Lama dia boleh faham. Jadi, everything in my life is governed by, diuruskan oleh Islam ini. Ditentukan Islam. Saya tak boleh keluar sebab saya dah mengatakan saya Islam. Jadi, hingga nak makan, maka saya diwarnai, saya ditentukan oleh agama saya. So, saya faham di Malaysia saya makan kambing. Betul, saya terima. Tetapi kambing di Malaysia itu, karena saya tahu dia disembelih, dia dimati, dia kill by Islamic method. Yang we call it sebagai slaughter lah, sebagai. Tapi di sini saya juga tahu
Tapi kalau di Australia dan di New Zealand, saya boleh makan. Sebab mereka menjual daging halal. Sebab mereka tahu mereka nak jual kepada negara Islam. Jadi, saya nak sebut, agamawan, dia melihat sesuatu produk itu daripada halal haram, benar atau salah, di persepsi agama dia. Budaya dia dan culture dia. Orang India misalnya, dia tak makan lembu. Tak boleh pukul lembu pun. Jadi jangan marah dia lah. Sebab itulah culture dia, agama dia. Kalau kita nak ketawa dia, dia pun ketawa kita juga. Jadi jangan ketawa. Apa yang ada, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama aku, untuk aku agama aku. Jadi kita saling menghormati. Okey, itu adalah untuk orang awam. Jadi, sains memberikan perspektif baru. Ini saya dah sebut tadi tentang pemindahan organ, tentang hukum apa beza antara alkohol dengan al-khamru, iaitu ya, di sini memang arak lah. Ini alkohol, malah istilah alkohol pun bukan istilah Inggeris. Alkohol ini diperkenalkan oleh Jabir bin Hayyan. Alkohol, alkaline, itu Jabir yang perkenalkan, orang Islam. Dan kerana penyakit COVID-19 dan sebagainya. So, dampak sains pada masyarakat, contohnya bagaimana muzik. Muzik ini dicipta oleh Al-Farabi. Nama istilah muzik ini diambil daripada buku yang ditulis oleh Al-Farabi. Tajuk buku itu ialah Al-Muziqi Al-Kabir. Kabir itu besar. Ataupun diterjemah sebagai buku muzik agung. Jadi muzik itu bukan istilah orang barat. Bukan istilah oleh Tom Jones ke, zaman saya lah ni, oleh Beatles ke, oleh orang barat dah. Oleh Al-Farabi. Dan untuk bermuzik, kata Al-Farabi, kita kena tahu do, re, mi, fa, sol, la hari ni lah. Do, re, mi, fa, sol, la. Tahu tak saudara-saudari bahawa do, re, mi, fa, sol, la itu datang daripada dal, ro, min, fa, sol, lam. Biasalah, dia tak boleh sebut dal, dia sebut do. Dia tak boleh sebut ro, dia sebut re. Dia tak boleh sebut mim, dia sebut mi. Jadi asalnya adalah, dan Al-Farabi meneruskan. Kalau saya boleh bagi sedikit, orang kata maklumat barulah kepada saudari ataupun perkara baru yang mungkin saudara tak dengar. Pandai muzik, dia suka dengan muzik tapi tak tahu muzik itu apa. Al-Farabi kata, apabila kita baca Al-Quran daripada alif hingga ya atau akhirnya menjadi ayat dan sebagainya, kita nak sebut ini, cara nak sebut ni, maka kita akan menggunakan semua potensi yang ada di dalam mulut kita ni. Bibirnya, hidungnya, dalam tekaknya, dalam dadanya, ghainnya, ainnya, kafnya, kafnya, hanya, zalnya. Jadi, bila kita gunakan semua ini, kita lazimkan, maka kita guna semua potensi. Dan bila you tahu membaca Al-Quran dengan tartila, dengan taranum yang baik, you boleh sebut semua-semua. Minta maaf, saya tak menghina siapa. Ada satu bangsa tu, dia tak boleh sebut ro. Bila dia sebut lori, dia sebut loli. Yang lahir di Amerika, yang ada di Indonesia tu lain cerita, yang lahir kat Malaysia ni. Tapi yang lahir di negeri dia tak boleh. Sebab tidak ada dalam bahasa dia tu perkataan ro. Dan kita ada. Ini disebut oleh Al-Farabi. Buku apa? Saya please balik baca buku yang ditulis oleh Salim Al-Hasani yang bertajuk Muslim Contribution to Science and Technology. Pencetus kepada muzik ni adalah Al-Farabi sampai hari ini. Tetapi bukanlah muzik itu yang melalaikan. Bukanlah muzik itu yang nak melarikan. Pada saya kalau mata kita suka melihat benda yang indah, air sungai tu, begitu juga telinga kita suka mendengar muzik, kata-kata yang cantik, yang indah, tak suka mendengar yang bising dan sebagainya. Itu kalau mata kita. Dan begitu juga dengan akal kita, suka membaca benda-benda yang logik akal, yang boleh memanfaatkan akal kita boleh berfikir, yang menjana otak kita supaya kita mampu membuat perbandingan dan sebagainya. Seronok kita. Okey, saya nak stop dekat situ. Kemudian sains dalam ibadah. Ini pun satu hal juga ni. Dia orang agama, dia seronok. Dia orang agama, dia seronok bila orang sains kata, waktu kamu solat ni, jantung kamu telah sekian, maka boleh hilang penyakit jantung. Waktu kamu puasa, kamu tak makan, maka kamu telah macam-macam lah. Ini disebut sebagai, ada istilah perubatan. Dia
dia tak makan lah selama daripada pagi hingga petang, itu menyebabkan bodinya itu akan memberi reaksi yang baik. Begitu juga dengan tawaf dan sebagainya, macam-macam lah. Ada yang suka macam tu pula. Padahal para sahabat tak berfikir pun. Bila bersujudlah. Bila rokoklah. Dia tak pernah fikir. Dan hari ini, dia buh macam-macam alat di kepalanya, dia nak kerja kesan. Macam-macam keluar. Sebab dulu tak ada alat-alat tu. Begitu dengan puasa. Dulu tak ada alat nak sukat dengan darah kita. Sugar content. Begitu dengan high blood pressure. Sekarang dah ada. Lepas puasa ya. Puasa yang masuk waktu asar tu, dia boleh check blood pressure dan sebagainya. Oh, begini. Memanglah ada kesan. Memang ada kesan. Tapi berpuasa itu lillahi ta'ala, bukan untuk sains. Kita jangan lupa itu. Tapi nak terangkan tak ada masalah. Tak jadi masalah. Okey. Ada yang menggunakan pendekatan inilah. Apalah. Okey. Yang seterusnya adalah ada hari ini pula yang disebut sebagai neuropsikologi, yang disebut sebagai religiosity. Iaitu mengamalkan ajaran agama ini akan memberi ketenteraman. Lalu dibuatlah, ditengok yoga macam mana. Kebimbangan saya ialah agama Islam ni bukan agama yang macam itu. Bila kita solat, bukan tujuan yang begitu. Jadi kena hati-hati. Kena hati-hati. Takat nak buat perbandingan untuk faham boleh. Tetapi you tak boleh. Macam saya sebut konsep bahagia. Macam mana nak kata konsep kebahagiaan? Saya tak nak cerita lah habis kuliah ni pula. Bahagia ni bukan suatu benda yang boleh dicari. Mula-mula masa girlfriend, boyfriend tu okey lah. Janji pukul 3, pukul 2 dah datang. Hari ini kena tengok muka bini pun tak mahu. Sebab dia tak faham konsep bahagia tu. Sama dengan konsep secara belajar ni. Konsep nak dapatkan ilmu tu apa dia? Kita kena berinteraksi dengan ilmu baru dia dapat ilmu. Kalau baca, belum tentu kita berinteraksi. Sama dengan isteri kita, kita kena berinteraksi dengan dia. Kalau sekat tegur siapa, tak. Berinteraksi itu dari segi emosional, dari segi spiritual. Dan akhirnya timbul yang disebut sebagai at-tafahum, saling faham memahami. Apabila wujud, mula-mula kita sebut at-ta'aruf, saling kenal mengenal. Lepas tu at-tafahum, saling faham memahami, akan menimbulkan daripada at-ta'aruf dengan at-tafahum ini at-takaful, saling bantu membantu. Maka barulah timbul yang disebut sebagai at-tawazun, iaitu berimbang. Jadi anak-anak yang dilahirkan dia berimbang. Maksudnya kalau dia nak sesuatu tu mungkin dia pick up mak dia. Kenapa tidak ayahnya? Misalnya. Jadi dia faham sebab dia ada ayah dan ada mak. Dalam keadaan macam ini mak yang dia jumpa. Kalau keadaan macam ni, ayah yang dia jumpa. Kalau keadaan macam ni, datuk dia jumpa. Dia faham. Dia faham. Dan kita terlupa benda-benda macam tu. Belayan kasih sayang itu bukan hanya datang daripada kata-kata. Okey, saya stop dekat situ sebab sekarang tak habis pula kita ni, kita lagi 10 minit lagi. Kemudian saya pergi pada masyarakat awam. Sebagai yang tadi juga, masyarakat awam ini yang kalau dia bersifat sains ni, masyarakat awam sains, dapat ijazah BA ni, tapi belum lagi menjadi expert dan belum juga dalam agama. So dia menjadikan sains ini kadang-kadang sebagai ismnya. Everything itu mesti disainskan dulu ataupun dihujah secara sains. Kalau sains tidak boleh hujah, maka dia menolak. Jadi hancurlah bahagia ni. Apa makna bahagia? Saya syok dekat dia, dia syok dekat saya. Siapa kata jumpa Tok Haji bahagia? Siapa kata jumpa Padri bahagia? Siapa kata Pikuil bahagia? Kami bahagia. What do you mean by bahagia? Dan bagaimana hubungan you dengan pergi kuil tadi, dengan semayang tadi? Dia tak nampak benda tu. Sebab sains itu menjadi ism bagi dia, menjadi ideologi. So akhirnya dia menolak. Ini yang akhirnya nak kahwin sama jenis pun. Sebab kalau saya kahwin dengan perempuan bukan faham orang lelaki macam mana. Tapi kalau saya kahwin dengan lelaki, bakal yang orang kahwin ni, at least dia tahu siapa lelaki. Citra dan sebagainya. Dia hujah macam tu. Dia hujah macam tu. Kemudian yang malang tadi, dia hujahnya ialah, dia kata saya nak jadi perempuan. Tapi tiba-tiba keluar-keluar saya jadi lelaki. Saya tak mahu jadi lelaki. Dia marah kepada Tuhan. Bayangkan. Dia marah Tuhan. Pergi buat umrah, pergi duduk sama dengan jemaah perempuan. Bayangkan. Orang pakai tawaf, orang lelaki kena pakai baju ihram 2 keping, dia pakai macam perempuan.
Walau dia lelaki. Jangan tanya saya hukum. Depan Kaabah ni, jangan tanya saya hukum. Jadi saya bukan nahnu du'at la qudah, kita ada pendakwah bukan penghukum. Tapi saya nak menyebut bahawa kalaulah ini sainnya, sign itu dijadikan sebagai yardstick, kayu ukur untuk menentukan boleh atau tidak sesuatu dilakukan, inilah jadinya. Saya sebut dia scientism. Scientism atau scientisme. Ini di mana sains itu telah menjadi ism. Sains tak ada masalah. Macam sekular. Sekular tak menjadi masalah. Bila saya nak pergi buat makmal PhD, memang kena sekular lah. Kena put aside lah nilai-nilai agama dan sebagainya. Sebab itu orang bukan Islam ke buat eksperimen yang sama, akan dapat hasil yang sama. Tetapi scientism maksudnya semuanya nak menolak dan semuanya menerima sains agama itu sebagai way of life, sains itu sebagai way of life, itu jadi masalah. Okey. Tidak ambil peduli. Ada orang yang tak ambil peduli tu. Aku tak kata, aku semayang, aku puasa, aku haji. Dan dalam bersama, aku tak minum arak, aku tak berzina. So what? Ada beramai ni. So apa tu saya bawa dengan sains Islam ke tak Islam ke? Tauhid. Saya tahu apa itu halal, apa itu haram. Dan saya tak berzina. Saya tak minum arak. Saya pun tak campur bebas lelaki perempuan. So apa nak berzina? Jawapannya adalah kami nak kamu jadi khalifah Allah di muka bumi ini. Tak cukuplah sembahyang puasa saja. Kamu kena uruslah dunia ini. Kamu sebar luaslah ilmu dunia ini. Ilmu Tuhan itu bukan ilmu Tuhan untuk kamu saja. Balighu anni wal ayah Rasulullah sebut. Kena sampaikan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya. Maka kamu kena jadi pakar supaya orang boleh bertanya kepada kamu. Dan bila kamu ditanya, maka jawapan yang kamu beri itu mestilah dalam agenda acuan Islam. Tapi dia bersifat indifferent. Stop kat situ. Ada pula yang terpesona. Ini ramai orang yang berjinak-jinak dengan Islam. Saya contohnya ni Murais Bukai. Ada menyebut Umar Bukhari sampai akhir hayatnya pun dia tak memeluk Islam. Tetapi dia pernah tulis buku tentang sains dengan Bible. Dia tak perhati dengan konsep Trinity dan sebagainya. Tapi Allah takdirkan Arab Saudi ambil dia menjadi doktor perubatan kepada keluarga diraja Arab Saudi. Akhirnya dia baca Quran dan dia buat perbandingan antara Al-Quran, Bible dan sains. Dan dia dapati sains dengan Al-Quran ini lebih compatible, lebih serasi. Begitu juga Harun Yahya. Harun Yahya ini memanglah sekana dah diharamkan. Dan dia adalah Freemason pun, katanya. Nama sebenarnya Adnan Okta. Harun Yahya ini daripada Nabi Harun dan Nabi Yahya. Gary Miller, ini saya kenal orangnya. Saya dah tua orang sekarang. Nanti saya tunjuk gambar dia. Bruno Gani, ini gambar dia. Kasih, ini gambar dia. So ini adalah Murais Bukhari tadi. Meninggal 1998, dah tua lah. 78 tahun umur dia. The Bible, Quran and Science. Dan akhirnya ini dia punya kesimpulannya, there is not a single verse found in the Holy Quran inconsistent to science. So it is fully scientific and purely divine scripture. Gary Miller ini yang saya sebut Abdul Ahad Al-Umar tadi, dia marah kepada Ahmad Didat. Ahmad Didat ni guru kepada Zakir Naik yang boleh menunjukkan di mana salahnya Bible. Jadi dia pun berniat yang sama. Dia orang Jerman. Orang Jerman ni kuat agama. Dia nak tunjuk kesalahan dalam Al-Quran. Sebagaimana Ahmad Didat tunjukkan kesalahan dalam Bible. Tapi dia penuh ikhlas. Maka dia jumpa cari Al-Quran. Di mana Al-Quran yang digunakan, yang otentik, yang digunakan oleh orang Islam. Dan dia mengkaji untuk mencari kesalahan dalam Al-Quran. Tetapi akhirnya, ni dia, the man who decided to provide scientific and historical errors in the Noble Quran. What happened to him? Well, his name is now Abdul Ahad Umar. Revert to Islam. So akhirnya dia memeluk agama Islam dan dia pula yang dan ini adalah Kismo yang baru meninggal 2019 dan beliau juga tentang medical ni, tetapi ceritanya agak ini sikit sebab bukunya ini digunakan sebagai textbook, tak salah sampai ke edisi 12 lebih, dan kemudiannya dia telah memberi ceramah di Gulf, di negara-negara Teluk, dan akhirnya dia diminta untuk melihat, dia diberi secebis Al-Quran tentang kejadian manusia ini, dan dia kata, why is it? Orang kata ini Al-Quran, dia kata ini sama dengan sains. So dia diminta untuk
terbitkan edisi dalam bahasa Arab untuk diajar kepada anak-anak Arab ini. Ketika itulah dia mendalami bagaimana kejadian manusia di persegi Islam ini, dan akhirnya dia hampir nak memeluk agama Islam, tapi dikacau oleh CIA dan sebagainya, dan dia ditangkaplah kerana katanya dia menyokong Al-Qaeda. Tetapi dia telah beritahu, saya dah berumur dah, saya purely buat kerana akademik dan akhirnya dia dilepas. Bila dia lepas daripada tahanan ini, dia tak mau lagi buat kerja ini dan dia meninggal. Ini kawan yang saya sempat jumpa di Yogyakarta, Bruno Gadidoni, director ni, dia juga menjadi asosiasi France, dan hari ini saya tengok dia banyak berdialog dengan komuniti di Amerika lah tentang ni. Saya tak perlu dalam itu, mungkin setakat itu ya yang saya bentang tentang sains ini. Kemudian saya nak bincang dengan saudara-saudari. Saya ingat saya stop dekat situ sebab gulungan yang ni ada terakhirlah, slide terakhir. Gulungan sarjana Muslim, sarjana sains Islam, tetapi sedikit mereka ni ahli sains pakar, tetapi mereka juga Islam dan mereka nak buat, tapi tak ramai dalam dunia ni. Kajian perbandingan mereka juga buat seperti mulai bekal ni, tetapi mereka berhujah tentang agama ini seperti sekarang ni kenal dapat di YouTube semua ni, dan pendekatan falsafah yang mereka gunakan. Mereka menggunakan di philosophical approach kepada sains yang ada ini. Sebab tu macam Saud Nasr memperkenalkan Santia Sakra. Dulu dia kenalkan sains Islam, Islamic Science. Tetapi Islamic Science ini, itulah yang saya sebut tadi, menjadi confused apabila diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai Al-Ulum Al-Islamiyah. Jadi istilah ini menyebabkan orang confused lagi. Akhirnya mereka sebut sebagai sains tauhid. Sebenarnya sains tauhid ini di Malaysia. Kumpulan saya lah, minta maaf lah. Dan juga Profesor Osman Bakar ada menulis juga. Tapi dia menulis lanjutan di sains Islam. Tapi kita menggunakan, nanti kita akan bincang sebab inilah khusus kita tentang ini. Kemudian pendekatan sains tauhid hari ini yang melihat sains ini daripada segi sifat tauhidnya ataupun surah Al-Ikhlas tadi. Qul huwallahu ahad. Katalah Tuhan itu ahad, bukan wahid, ahad. Ahad itu satu, dan dalam bahasa Melayu kita sebut Maha Esa, satu tunggal. Sebab satu tunggal tak boleh banding. Macam kalau saya kata satu, maka dia ada dua. Kalau ada dua macam ni lah. Ada pen putih, ada pen hitam. Jadi apa bezanya? Pen tetap pen. Saya tidak akan mengatakan dua. Ini saya akan kata dua pen. Walaupun berbeza. Jadi apa perbandingannya? Jadi kalau Allah itu satu, maka mungkin ada dua. Mungkin ada perbandingan. Jadi kalau Allah itu ahad, maknanya dia tunggal. Jadi dia benar. Kemudian Allahus Samad. Allah yang segala-galanya itu bergantung kepada Allah. Api yang panas itu membakar. Boleh membakar. Tetapi api itu tak boleh bakar kalau Allah Ta'ala tak izinkan. Itu cerita Nabi Ibrahim. Bila Allah Ta'ala perintah kepada api, Badran wa salama ala Ibrahim. Sejuk dan selamatkan ke atas Ibrahim. Jadi api cirinya membakar, tapi dalam konteks Nabi Ibrahim Allah Ta'ala tak izinkan. So Allah ada ciri itu, iaitu Allahus Samad. Allah yang segala-galanya betul-betul. Kemudian lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak beranakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dibandingkan dengannya atau yang setara dengan dia. Itu konsep yang kita nak bawa lah. Ini sains. Ini yang kita nak bincang nanti insya-Allah secara lebih lanjut. So ada satu tesis PhD tentang orang Melayu yang melihat ini. Bagaimana pandangan ahli sains Melayu Islam di Malaysia melihat tentang sains ini? Ada kajian yang dilakukan, nanti saya akan bincang minggu depan. Saya rasa jam saya dah pukul 6.30 petang. Jadi saya nak stop dekat sini. Kecuali ada soalan nak soal. Kalau tidak saya nak pergi yang last ini. Untuk siapa yang nak communicate dengan saya, boleh gunakan Gmail ini. pdmyso@gmail.com, dan ini nombor telefon saya. Wallahu alam, dan kita berhenti dekat situ lah kot. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ya? Kalau tak ada, kita tamatkan di sini, dan insya-Allah kita sambung pada hari Selasa minggu depan pukul 5 hingga 6.30 petang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey.
kasih Datuk. Terima kasih, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Kasih semua. Nanti jangan lupa buat reflection first task tu. Okay, terima kasih. Minta maaf siapa yang belum keluar tu saya akan remove daripada meeting. Terima kasih.